Baik sahabat semua, di mana hari ini kita akan lihat ayat 5 dan ayat 6 ya, ayat 5 dan ayat 6. Di mana bunyi ayat 5 ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Ayat tu, dua ayat tu pun dah cukup. Jadi maknanya, kejap ya, lupa pula nak buka makna dia. Ayat 5 dan 6, iaitu dia yang mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya itu kepada Allah dalam satu hari yang kadar lamanya adalah 1000 tahun mengikut hitunganmu. Ayat 6, demikian itulah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Baik sahabat semua, tak perasan tadi tak dengar suara semula. Kita baca ayat 5 dan ayat 6, rupanya bercakap tak buka suara tadi. Iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Ayat 5 semula. Ayat 5 silap tu. Yudabbirul amra minas sama' Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Wasyahadatil azizur rahim. Maksudnya, dia yang mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari, kadar lamanya adalah 1000 tahun mengikut hitunganmu. Demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Baik sahabat-sahabat semua, kita akan cuba tadabbur ayat 5 dan 6. Dan minggu lepas ada ustazah janji untuk kita lihat perkaitan surah Sajdah dengan surah surah Luqman dan surah surah Al-Mulk. Tak apa, kita baca dulu, fahamkan ayat ni dahulu. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, rahimani wa rahimakumullah. Buku untuk kitab tafsir aplikatif ini, sahabat buka muka surat yang ada kitab ni ialah muka surat 11 ya, jilid 3 muka surat 11. Okey, apapun yang ini ustazah akan masukkan huraian ni sekalilah dengan huraian buku yang lain, kitab yang lain. Okey, kita tengok dulu huraian ayat 5. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Kita ambil kat situ dulu. Allah lah yang mentadbir dan mengurus segala urusan makhluk di langit dan di bumi. Maksudnya di sini ialah maksud di sini ialah Allah lah yang mentadbir dan mengurus segala urusan makhluk di langit dan di bumi. Ayat ini menunjukkan kepada kita sahabat-sahabat semua bahawa Allah lah yang mentadbir, mengurus segala makhluk
di langit dan di bumi, di mana kita nampak ayat ni hebatnya Allah. Allah bukan saja mencipta langit bumi, tapi Allah juga menjadi pentadbir dan pengurus segala urusan makhluk di langit dan di bumi. Dia tidak perlu, dan Allah Subhanahu Wa Taala daripada ayat ni sahabat semua menunjukkan bahawa Allah nak urus langit bumi ni, apa yang ada di bumi ni, makhluk di langit dan di bumi ni, Allah tak perlu turun ke bumi. Tetapi dia tadbir tu dari langit sahaja, dari atas sahaja. Sebab itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan Allah yang menurun dan menentukan qada dan qadar dari langit hingga ke bumi. Ya, Allah yang menurunkan qada dan qadar ketentuan hidup kita dari langit hingga ke bumi. Makna Allah tak perlu turun ke bumi, ya, nak uruskan kita ni, tapi hanya dari langit saja dia boleh uruskan segalanya. Bayangkanlah sahabat semua, apa yang ada di langit tu apa banyaknya, kan, bulan bintang bumi, bulan bintang matahari. Di bumi pun banyak, dalam bumi pun banyak, ada manusia, ada haiwan, ada tumbuhan. Di dalam bumi pun ada, semuanya diurus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah bukan sekadar cipta makhluk, bahkan mentadbir dan menguruskannya. Allah aturkan hujan, bila hujan nak turun, dan di mana, banyak mana nak turun, semuanya itu dalam sukatan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ketentuan Allah. Bila ada banjir dah terlebih sukatan, kan, itu semua dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan satu lagi ialah kita nak lihat ialah apa makna al-amr. Yudabbirul amra. Allah mentadbir, mengatur urusan makhluknya. Al-amra minas sama. Al-amra tu makna apa? Disebutkan dalam kitab tafsir, al-amra adalah apa saja keputusan yang melibatkan semua makhluk. Daripada ayat tu, ya, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardh. Jadi al-amra tu maksudnya apa saja keputusan yang melibatkan semua makhluk Allah. Sama ada, ya, haiwan, manusia, bulan, bintang, semuanya. Dan apa yang terjadi di alam semuanya adalah di bawah pentadbiran Allah. Lalu kita kata kenapalah ada banjir, ada gempa bumi, semua tu adalah pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, al-amra di situ, ya. Dan kita nampak di sini begitu juga bab rezeki. Rezeki yang dikurniakan pada hamba-Nya diurus mengikut kehendak Allah. Ni, bab rezeki juga adalah al-amra, urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah surah Asy-Syura ayat 27, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu biibadihi khabirum basir. Maksudnya, dan kalaulah Allah memewahkan rezeki bagi setiap hamba-Nya, nescaya mereka akan melampaui batas di bumi dengan perbuatan liar dan durjana. Akan tetapi Allah menurunkan rezeki itu menurut kadar yang tertentu sebagaimana yang dikehendakinya. Sesungguhnya Ia mengetahui dengan mendalam akan segala keadaan hamba-Nya, lagi melihat dengan nyata. Jadi, kalau Allah sebut dalam ayat surah Asy-Syura, bukan Asy-Syu'ara, ya, Asy-Syura, ayat 27 ni dia kata, kalau Allah nak mewahkan rezeki, nescaya setiap hamba-Nya, nescaya dia akan melampaui batas. Tengok Fir'aun, tengok Qarun, kan, rezeki melimpah ruah tapi durhaka pada Allah, akhirnya mati tenggelam dengan dalam laut, iaitu tenggelam, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah menurunkan rezeki mengikut kadar tertentu sebagaimana yang dikehendaki. Sebab tu kita tengok
Allah turunkan rezeki itu mengikut kehendak Allah. Sebab tu kita tengok ada orang tu kaya, ada miskin, ada sederhana, berbagai-bagai. Ada rezeki gaji 30,000, 60,000, ada 1,000, ada 500. Itu kadar sukatan mengikut ketentuan yang dikehendaki oleh Allah sesuai dengan manusia. Ya, insya-Allah. Walaupun kita kata 500 tu mana cukup. Itu adalah kehendak Allah SWT, yang mana ada hikmahnya di sebalik itu. Walaupun dia miskin tapi dia ada rezeki yang lain, dia ada kebahagiaan, dia ada kesihatan, dia ada anak yang soleh. Di situ Allah beri sebelah yang lain pula. Ya, jangan kita melihat bahawa Allah ni tidak adil. Dan dia kata dan mendalam sesungguhnya ia mengetahui dengan mendalam akan segala keadaan hamba-Nya, lagi melihat dengan nyata. Kemudian kita lihat summa ya'ruju ilaihi fi kull, kita ambil sedikit-sedikit ya. Summa ya'ruju ilaihi fi kulli, summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Masih ayat 5 sahabat semua ya. Kemudian naik kepadanya segala yang berlaku di dunia pada satu hari yang ukurannya 1000 tahun mengikut perkiraan kamu di dunia. Sahabat-sahabat semua, ayat ini menunjukkan bahawa malaikat bawa naik, ya, malaikat bawa naik setiap hari segala berita kita ni, segala amalan kita. Dan disebutkan di sini bahawa mengikut Mujahid, Qatadah dan Ad-Dhahhak, dia kata perjalanan turunnya malaikat dari langit ke bumi dalam masa 500 tahun, perjalanan naik dari bumi ke langit dalam masa 500 tahun. Tetapi ia melakukannya dalam sekelip mata saja. Oleh kerana itu Allah berfirman, pada satu hari ukuran 1000 tahun mengikut perkiraan biasa kamu. Maksudnya sahabat semua, naik kepadanya segala berlaku di bumi ni, di dunia ni, di mana dibawa naik oleh malaikat. Kadar ukuran kita ialah 1000 tahun. Sehari ukuran Allah, ukuran langit, tapi kadar kita ni 1000 tahun. Lalu Ad-Dhahhak dan Mujahid, semua tu kata, ni ulama tafsir kata, ada kata 500 tahun ke bumi dalam masa 500 tahun. Dari langit ke bumi 500 tahun. Lepas tu naik lagi dari bumi ke langit 500 tahun. Ini pendapat ulama tafsir lah. Walau bagaimanapun, kalau kita fikir pula, kalau macam tu, kalau 500 tahun kita mati dah. Betul tak? Hidup kita tak sampai 100 tahun kan? 60 lebih, 70, 80. Macam mana kata 500 tahun nak bawa tu? Itu kadar kiraan kita. Tetapi kita mesti ingat malaikat ni bergerak pantas. Kan lebih pantas dari cahaya. Jadi kiraan kita sehari 1000 tahun. Tetapi kiraan kehebatan malaikat yang diberi oleh Allah laju. Sehari itu laju lebih cahaya. Kelajuan dia lebih laju daripada cahaya. Jadi kiraan kita je 1000 tahun tu. Kalau tidak, tak sempat nak catat, dah mati kan. Baik. Jadi sahabat semua, maknanya semua perkara yang berlaku sama ada kecil besar tentang perbuatan manusia akan diangkat ke langit kepada Allah. Akan diangkat pada Allah. Bukan langit kita nampak tu, lain. Akan diangkat pada Allah nanti. Dan sehari di akhirat. Maknanya apa saja yang kita buat, ya, malaikat akan angkat pada Allah. Adakah Allah tak tahu? Allah Maha mengetahui. Tetapi Allah nak tunjuk kehebatan dia, adanya malaikat yang bawa cerita kita ni, ya, dalam sehari. Dia akan angkat semua perbuatan kita sama ada kecil atau besar untuk ditunjuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikut ulama, malaikat naik ni setiap hari 2 kali. Bila sahabat semua?
Selang-seli. Jom, siapa nak jawab? Bila malaikat naik, bawa amal kita ni, report kita ni, sehari 2 kali. Bila? Cepat-cepat siapa boleh jawab? Subuh dengan maghrib. Subuh betul, maghrib tak tepat, Puan Halimah. Satu lagi, siapa tahu? Subuh betul. Waktu subuh dan asar. Asar, ya Razia. Subuh dan asar. Ya, waktu subuh dan asar. Sebab itu sahabat semua, sembahyang subuh awal, asar awal. Sembahyang lain pun kena awal juga. Sebab 2 waktu ni malaikat akan tukar shift. Kan dia akan bawa laporan pada Allah. Sebenarnya Allah Maha tahu belaka, tapi nak tunjuk kehebatan Allah. Baik. Kalau mingguan hari apa? Malaikat bawa laporan lagi. Mingguan hari? Siapa tahu? Hari bukan Jumaat. Hari Khamis. Satu lagi. Hari Isnin. Betul. Hari Khamis dan Isnin. Isnin. Pertukaran buku rekod kita bila? Allah akan qadar dan qadar kita ni, qadar ketentuan hidup kita ini akan dihantar. Malaikat akan bawa bila? Allah akan tunjuk dari tahun ke tahun di malam bukan Syakban. Syakban tu yang ada palsu. Bukan. Ya. Bukan 10 Syakban. Malam nak jumpa dah kita ni, insya-Allah. Ya Allah, moga Allah jumpakan kita malam bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar. Sahabat semua, malam Lailatul Qadar itulah Allah akan suruh malaikat bawa, Allah akan orang panggil apa tu? Akan diedarkan segala ketentuan hidup kita untuk dalam masa setahun. Ya, baik buruk, rezeki kita semua tu, perjalanan hidup kita dihantar. Allah, malaikat akan bawa, ya, Allah akan malaikat akan ambil, disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar juga turunnya Al-Quran, ya, peringkat mula sekali. Sebab itu sahabat semua, malam Lailatul Qadar kita kena banyak berdoa supaya takdir kita ni diberi oleh Allah dengan sesuatu yang terbaik. Kan ketentuan hidup kita ini ditentukan dengan sesuatu yang baik. Apa yang paling kita nak ialah keimanan, dimantapkan iman, diteguhkan iman dan mati dengan husnul khatimah. Didorong untuk buat baik. Ya, sebab tu disuruh banyak berdoa. Persoalannya sahabat semua, kita tak tahu bila, betul tak? Bila Lailatul Qadar tu? 10 terakhir Ramadan, kata Rasulullah kan. 10 terakhir Ramadan. Sayangnya di Malaysia ni, orang kita ni terbalik. Kan? Ni selingan je lah. Macam seolah-olah masyarakat kita menganggap 10 awal Ramadan Lailatul Qadar, seolah-olah saya kata. Sebab tu ramai orang kat masjid 10 awal kan. 10 akhir ramai kat shopping. Masjid dah kurang. Padahal Lailatul Qadar tu adalah berada pada 10 terakhir. Ada 10 terakhir orang Melayu ni sibuk dengan kuih raya, dengan bagailah shopping, lansir, ada apa banyak kan. Ada terbalik. Ya, sepatutnya 10 terakhir kita imarahkan lebih hebat lagi malam Ramadan. Baiklah sahabat semua. Itu selingan saja. Okey. Jadi untuk tadabbur ayat 5 ni apa? Apa kita boleh ambil pengajaran dari ayat 5 ini? Pertama, kita tahu bahawa ayat surah Sajdah ini disunatkan kita baca sebelum tidur. Kan? Baca sebelum tidur bersama dengan suratul
Mulk. Ya, surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah. Jadi, oleh kerana kita dah masuk kelas hari ini, kita dah baca ayat 5, kita dah tadabbur ayat 5. Masa kita baca sebelum tidur tu, cuba sahabat semua dan diri ustazah sendiri muhasabah. Apa yang aku buat pada hari ini? Bila tempuh ke ayat 5 tu sahabat semua, ya, bila baca ayat 5 ni, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Masa baca tu, cuba fikir, apa aku buat hari ni? Sebab kita baca malam kan, lepas isyak nak tidur, tahu tak? Apa yang aku buat pada hari ini? Sebab asar tadi, malaikat dah angkat dah amal kita tu. Malaikat dah tunjuk dah. Ya? Apakah laporan yang dibawa oleh malaikat kepada Allah? Laporan apa malaikat bawa ke Allah? Kita mesti ada rasa malu sahabat semua. Kalau laporan yang dibawa itu penuh dengan dosa, ngumpat, macam-macam lah dosa, derhaka kan? Derhaka, macam-macam lah bentuk maksiat atau benda-benda yang lawa. Malunya kita pada Allah. Ya, kita rasa malu pada Allah. Makna kita fikir, masa baca tu fikir, ya Allah, aku hari ni buat apalah. Alhamdulillah hari ni kita belajar. Kan? InsyaAllah Allah akad. Malaikat tunjuk pada Allah. Hari ni kita belajar, tadabbur, kita insaf. Kita berusaha untuk supaya laporan hidup kita berbentuk kebaikan, bukan kejahatan. Buang-buanglah ngumpat semua tu dah tak ada dah. Kan? Lara-lara tengok Hindustan tu malulah. Malaikat tunjuk ke Allah, ya Allah 2 jam tengok Hindustan. Tengok drama tak habis-habis, nak mati dah ni. Kan? Contoh. Baik, 1 tadabburnya. Bila baca ayat 5, mengalir air mata kita. Apa aku buat hari ni? Malaikat bawa laporan apa? Kita tahu sendiri. Laporan itu kita yang tulis sebenarnya sahabat. Bukan makna kita tukar tulis ke malaikat. Laporan tu kita yang buat. Malaikat laporkan. Muhasabahlah kita. Andainya ada dosa, kita bertaubat malam itu. Itu disunatkan kita sembahyang taubat. Sama ada bangun tahajud atau sebelum tidur. Moga Allah ampunkan dosa kita. 1. Yang kedua, nampak di sini daripada ayat 5 ini kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada pekerja, dia malaikat, dia maha melihat, ya, malaikat yang bekerja dengan pantas, menunjukkan pada kita bahawa segala urusan hidup kita, kita kena buat kerja dengan teliti. Macam malaikat buat ni, teliti sekali dia buat, cekap. Ya, makna kita kena buat urusan hidup kita teliti, mengambil kira halal atau haram, baik atau buruk dalam hidup kita. Semalam ustazah ada baca, tak ada bagi kan dalam video tu mengenai as-samad. Selalulah hidup kita berkata, apa lagi yang Allah nak? Kan, aku nak buat apa lagi yang Allah suka? Ya, aku nak buat apa lagi yang Allah suka, yang bagi Allah redha pada aku. Itu penting sahabat semua. Baik. Yang keempat. Yang keempat tu kita tengok kitab ni. Kitab tadabbur aplikatif bagi sahabat yang ada. Buka muka surat 11. Muka surat 11. Tu, nombor 6 tu. Dia mengatur urusan langit ke bumi, kemudian urusan itu naik padanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun mengikut perhitungan kalian. Ayat ini menunjukkan bahawa perencanaan hamba tidak mempengaruhi perencanaan Allah sama sekali. Maka beruntunglah orang yang dikurniakan keredaan dengan apa yang direncanakan Allah atas dirinya dan merasa cukup dengan rencana yang dia tetapkan. Ini tafsir Al-Alusi. Ini adalah daripada tafsir aplikatif. Bermaksud apa yang nak dihuraikan di sini? Pertama, ini adalah tadabbur keempat ya.
Pertama sekali, perancangan kita tak boleh mengatasi perancangan Allah. Allah yang berhak buat perancangan. Kita buatlah macam mana, kalau Allah tak izin tak akan berlaku. Tak pengaruh pun. Jangan takutlah orang kata orang nak bunuh ke, nak halang ke, nak apa. Lah tidak. Ya, kalau Allah tak izin tak akan berlaku. Kedua, daripada tafsir ni dia kata dia nakkan daripada ayat ni, tadabbur yang keempat ini ialah keredaan Allah. Keredaan. Maksudnya kita hendaklah menjadi hamba yang reda dengan ketentuan Allah. Sebab tu dalam ni kata beruntung orang yang dikurniakan keredaan. Kita reda dengan takdir Allah pada kita. Ya, kita renung nasib kan. Kita faham banyak rahmat di sebalik ketentuan Allah. Walaupun nampak pahit, tapi banyak rahmat kebaikannya. Jadi kita nak seorang Muslim yang reda. Daripada ayat 5 ni lahirnya sifat reda di atas apa saja ketentuan Allah. Jangan kalau tak macam ni dak berlaku, dak puas hati kan. Apalah rezeki saya setakat ni, apalah anak saya tak kerja, orang lain banyak dapat rezeki. Kita kena usaha, tapi apa yang dapat itulah, ya, redalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi, merasa cukup dengan rencana yang ditetapkan, bersifat qanaah. Yang keenam, pengajaran dan ibrah daripada ayat 5 ini ialah qanaah. Reda dan cukup dengan apa yang Allah tetapkan. Puas hati dengan apa yang Allah tetapkan. Kita kata itulah terbaik untukku. Ya, itu terbaik untukku. Jadi, siapa boleh ulang 6 pengajaran dari ayat 5, 6 ibrah dari ayat 5. 1. Siapa boleh bantu Ustaz Zahar? Ustaz Zahar tak tulis ni. 1. Betul Halimah ya. Kita perlu muhasabah diri. Apa yang kita buat hari ini? Apa yang kita buat sebulan lepas? Apa kita buat 60 tahun yang lalu? Tolaklah umur balik 10 kan. Kalau orang umur 60, 50 tahun yang lalu. Mesti kita rasa sedih, ingat dulu-dulu lara, muda-muda. Alhamdulillah Allah kembalikan kita ya dengan ilmu dan sebagainya. Okey, 2. Betul Puan Hajah Asyah. Perancangan Allah mengatasi perancangan kita. Ya, Allah Maha mengetahui siapa kita. Jadi perancangan Allah mengikut keperluan kita. Okey, 3. 3 kita ada 6 lah. Cepat-cepat 3. Okey. Keredaan Allah perlu kita damba dan kita pula perlu reda dengan takdir apa saja ketentuan Allah pada kita. Okey, Saudara Salina yang keempat. Ya. Dengan merasa cukup dengan apa yang Allah tentukan pada kita, kita rasa puas hati dan bersifat qanaah. 5. 5 apa tadi ya? Redha, qanaah dah masuk kan? Satu lagi apa? Ada satu kita tinggal. Ya, iyalah. Okey, betul. Puas hati dengan Allah tentukan. Kita puas hati dengan Allah tentukan pada kita. Okey, qanaah kan? Qanaah, puas hati. Ya, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Kan? Kadang kita tersalah cakap juga, orang tanya apa khabar, entahlah ginilah. Sihat, ginilah saya. Macam kita tak suka dengan ketentuan Allah kan. Kita kata kalau orang tanya apa khabar, alhamdulillah, syukur pada Allah, sentiasa syukur. Maknanya kita redha, puas hati dengan apa yang Allah beri pada kita, ya.
Okey, habis ayat yang kelima. Kita pergi pula pada ayat ke-6. Ada apa-apa soalan ke sahabat semua? Nak tanya? Nak bincang? Boleh? Ada? Tak ada ya? Okey, pergi ayat ke-6. Ayat ke-6, zalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Yang demikian sifatnya ialah Tuhan yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata, yang maha kuasa lagi maha mengasihani. Yang demikian sifatnya ialah Tuhan yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata, yang maha kuasa lagi maha mengetahui. Al-Aziz ialah maha kuasa. Ar-Rahim yang maha mengasihani. Tersilap tadi, yang maha mengasihani. Allah yang mentadbir, mengurus, menentukan semua urusan makhluk dari langit hingga ke bumi. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui segalanya. Sama ada perkara gaib, ya, tidak dapat dilihat secara zahir dan sebagainya. Perkara gaib adalah di bawah pengetahuan Allah. Allah mengetahui segalanya. Bermakna di sini sahabat semua, Allah mengetahui semua amalan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Yang diangkat naik kepadanya, sama ada amalan itu mulia, hina, kecil, besar, semua Allah tahu. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah tahu, Allah akan balas walaupun sebesar zarah, sebesar atom. Dan satu lagi, nanti kita tengok ya dari sudut ibrah. Al-Aziz, apa makna Al-Aziz? Ialah maha kuasa, maha perkasa. Yang mengalahkan selainnya sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Maknanya Allah ni maha perkasa, kuasa yang lain tidak dapat mengalahkan Allah. Allah maha kuat, akan menimpakan azab yang sangat dahsyat kepada hamba-Nya yang kufur. Dia akan timpakan azab yang dahsyat pada hamba yang durhaka padanya, yang mensyirikkannya dan yang mendustakan rasul-rasulnya. Ya, ini kita lihat jelas di zaman nabi-nabi terdahulu. Contoh Nabi Nuh tenggelam, ya, habis tenggelam lautan. Tu Al-Aziz kepada orang yang kufur. Begitu juga zaman Nabi Nuh, Hud, zaman Saleh, Nabi Saleh alaihissalam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan habis, ya, umat Nabi Hud, ya, Nabi Saleh bergelempangan kerana durhaka pada Allah, ya. Kepada umat Nabi Muhammad SAW, mereka ni hanya dibinasakan dengan beberapa musibah, kan. Baiklah. Lepas tu kita tengok pula Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, sangat kasih pada hamba-Nya mukmin yang taat, yang mengabdikan diri padanya dan yang beramal soleh. Ingat sahabat semua, kalau kita nak damba cinta kasih Allah, jadilah orang yang mukmin yang taat, yang mengabdikan diri dan beramal soleh. Yang taat, patuh dan beramal soleh. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menguruskan segala keperluan hidup manusia di dunia. Ni Ar-Rahim, ya. Kafir pun dapat. Kan, orang kafir pun dapat rezeki. Orang Islam pun dapat. Tetapi di akhirat, rahim Allah hanya untuk orang mukmin, dengan keampunan oleh Allah, dan diberikan syurga kepada orang mukmin. Kata Al-Qurtubi, di dalam ucapan ini, ayat 6 ni, terkandung ugutan dan janji pembalasan azab terhadap perbuatan manusia. Jadi ayat 6 ni berupa ugutan Allah terhadap manusia yang durhaka dengan perkataan Al-Aziz. Ya. Disebut Al-Aziz, tu nak ugut manusia yang durhaka pada Allah. Apa ugutannya? Dengan janji pembalasan azab
perbuatan dan tutur kata yang fasik, orang-orang yang jahat. Sebab tu kata Al-Qurtubi disebut di sini, ikhlaskanlah, awaskanlah perbuatan kita, ucapan kita mesti ikhlas, setiap apa yang kita buat hendaklah ikhlas dan mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan buat benda-benda yang benda-benda yang mendatangkan kemurkaan Allah. Jadi kesimpulan daripada ayat 6 ini, semua amalan manusia tidak terlepas sedikit pun dari pengetahuannya, kerana Allah mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Saya ulang balik, kesimpulan ayat 6 ini, semua amalan manusia tidak terlepas sedikit pun dari pengetahuan Allah. Semua amalan manusia semua dalam ilmu Allah. Kerana Allah Maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Allah tahu perkara gaib dan perkara yang nyata yang kita nampak. Baik, itu dari sudut huraian ayat, tafsir ayat. Sekarang kita nak lihat kepada ibrah. Tadabbur ayat ini. Apa yang kita perlu buat dengan ayat ini? Pertama, Allah saja yang tahu perkara gaib. Makhluk tak tahu. Perkara gaib ni hanya Allah yang tahu. Makhluk tak tahu. Nabi pun tak tahu. Habis macam mana Nabi tahu alam akhirat tu? Hal ehwal akhirat, hal neraka semua. Dia diwahyu oleh Allah. Dicerita oleh Jibril. Dibawa wahyu oleh Allah melalui Jibril. Allah yang beritahu. Sebenarnya Nabi pun tak tahu. Jadi kita semua ni janganlah tertipu dengan dik bomoh-bomoh tu. Yang duk nujum-menujum tu. Macam mana dia boleh tahu perkara gaib? Sedangkan ayat ini jelas menunjukkan zalika alimul ghaibi wasyahadah. Yang tahu perkara gaib dan jelas tu ialah Allah. Manusia tak tahu. Ya. Dan tadi kita dengar, kalau siapa yang dengar kuliah Dr. Abu Anas Madani, surah Jin, sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan, rahsia-rahsia di langit jin tak dapat tembusi lagi. Dah dihalang oleh malaikat. Dipanah oleh malaikat. Jadi bagaimana kita tak duk percaya ke dukun-dukun yang mencakap macam-macam tu? Itu semua adalah bohong. Jangan tanya lagi dukun-dukun tu. Jangan pergi suruh scan-scan, tak ada tu. Yang scan daur sifat tu lain. Yang itu dia tengok penyakit tu. Ini yang scan berapa ekor jin duduk dengan kita, siapa buat, semua adalah syirik. Ya, sebab yang tahu ialah Allah, bukan manusia. Ya. Baik, satu. Yang kedua, Allah bersifat pengasih. Walaupun Allah kata Al-Aziz, tapi dia seimbang. Al-Azizur Rahim. Allah ni pengasih, penyayang. Walaupun dia perkasa, tapi Allah pengasih. Dia kasih pada hamba-Nya. Jadi dambalah kasih Allah. Caranya apa tadi? Nak damba kasih Allah? Apa boleh jawab? Tak apa salah pun, tak apa sahabat. Ya, teman-teman ustazah ni, dah lah tak nampak orang duduk seorang je ni. Cepat. Seorang diri ni. Sebab tu masa PKP, guru-guru sakit jiwa kan, yang ngajar kan PKP anak murid dia. Jadi dia seorang. Ramai yang sakit jiwa rupanya. Ustazah tak sakit jiwa lah. Nampak gambar leher semua tu. Ya. Okey. Siapa boleh tahu macam mana nak damba kasih Allah? Dengan betul, kita dekatkan dengan diri dengan Allah, kita ikut suruhannya, tinggal larangannya, jadi hamba yang soleh. Kita ni solihah lah kan? Hamba yang solihah, mukminah solihah, yang taat dan patuh pada Allah. Moga Allah sayang pada kita. Moga Allah pandang kita, sahabat semua. Pandang dengan rahmatnya, bukan pandang dengan kemurkaannya, wal-iyazubillah. Ya. Okey. Itu pengajaran kedua.
Jadi Allah ini dengan kata lain, Allah tidak guna kekuasaannya dalam keganasan. Allah berkuasa walaupun Al-Aziz, tapi dibalas kepada orang-orang yang tertentu sahaja. Walaupun diberi ujian pada orang mukmin, dia tak buat dosa tapi kena sekali kan. Kita tengok macam tsunami di Aceh semua tu, bukan semua buat dosa tu. Ialah Allah kasih juga kerana Allah nak bagi syurga. Jangan kita pandang buruk macam kat Turki tu, betul tak? Di Turki kan gempa bumi ramai 60,000 mati. Adakah itu tanda aziz Allah pada orang mukmin? Tidak. Allah kasih, masih Allah kasih, iaitu Ar-Rahim, sebab Allah nak beri mereka syurga. Salah satu tanda syahid kecil, syahid akhirat, ialah mati tertimbus. Allah nak beri syurga kat dia. Allahu Akbar. Kan? Baiklah. Itu dua. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ni bersifat rahmah. Ni sekarang menu rahmah tu. Ni tak ada kaitan dengan Allah ni. Sajalah Ustazah sebut. Allah ni mentadbir makhluk dengan rahmah, dengan kasih sayang. Kasih sayang kepada makhluk. Okey. Ketiga pengajarannya, lihat tafsir aplikatif muka surat 11. Siapa dapat cari? Ke surat 11 untuk ni yang nombor 7. Kolerasi penyebutan dua nama Allah Al-Aziz dan Ar-Rahim dengan paparan ayat sebelumnya adalah Allah menciptakan makhluk murni dengan kuasanya tanpa dibantu sesiapa pun. Al-Aziz tu menunjukkan bahawa Allah cipta makhluk ni, langit bumi manusia segala isi alam ni dengan hanya kuasa dia, tak ada campur tangan lain. Okey, satu. Keperkasaan dalam erti tidak perlu pada yang lain. Dia mencipta makhluk apapun sesuai dengan bentuk dan kondisi masing-masing. Di dalamnya ada kasih sayang Allah untuk mereka sendiri. Ni sahabat semua. Allah cipta makhluk ni sesuai dengan kondisi dia. Di dalam ciptaan tu ada rahmah, ada kasih sayang Allah. Tengok manusia. Allah cipta manusia berdiri kan, kepala ke atas. Ada tulang, boleh buat kerja, pikul simen, pikul apa. Allah cipta ular macam mana? Allah cipta biawak macam mana? Beruk macam mana? Itu semua ada rahmah Allah. Mengikut kesesuaian. Ya, maha kasih Allah, maha bijaksana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah maha penyayang menciptakan mereka kerana dia membuatkan gaya hidup sesuai dengan keadaan masing-masing. Gaya hidup tu sesuai. Tengok tembikai tak sama dengan petola. Tembikai dia besar kan, jadi dia duduk bawah. Kalau duduk atas je akan jatuh, sebab berat kan. Contoh, petola ringan boleh duduk atas. Ya. Baik. Di dalamnya ada kenikmatan untuk mereka, menjauhkan mereka dari sakit dan derita. Dalamnya ada nikmat Allah nak jauhkan kita daripada penderitaan. Bermakna daripada ayat 6 ini, ibrah yang ketiga ialah dalam setiap ciptaan manusia ada rahmah. Rahmah Allah. Mengikut gaya hidup yang sesuai. Ya, kita ni macam kita lah. Ya, dengan suasana hidup kita, dengan keluarga, semuanya tu ada rahmah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sakit ada ujian, ada rahmah Allah untuk dekat kita dengan Allah. Ya, semalam Ustazah baca As-Samad tu dalam video tu, ada disebut oleh seorang Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Menarik kata-kata dia. Kalau siapa belum dengar, bolehlah dengar. Kata Syekh Ibn Taymiyah, ni Ustazah nak kait dengan rahmah. Allah Subhanahu Wa Taala beri kita ujian sakit, beri kita musibah, beri kita derita, beri kemiskinan. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong kita dengan dia akan beri balik, ganti balik kita rezeki itu. Ya, kalau sakit dia akan sembuhkan insya-Allah. Kalau takdir mati, matilah.
Kalau hilang harta, Allah akan ganti dengan bantuan orang dan sebagainya. Ada orang dia muflis tapi dia boleh bangkit jadi jutawan. Itu Allah ganti. Tetapi kata Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebenarnya rahmah Allah bukan nak beri yang tu, sahabat semua. Apa Allah nak beri? Apa Allah nak sebenarnya dari kita? Bukan itu matlamat Allah daripada ujian itu. Allah nak bagi apa? Kata-kata Syekh itu sungguh menarik. Sebenarnya agak-agak Allah nak bagi apa agaknya, sahabat? Jawab salah pun tak apa. Allah nak bagi apa? Ya, Allah nak beri pahala berganda pada kita. Satu, Allah nak beri pahala berganda, nak bagi syurga, sahabat semua. Masya Allah. Satu lagi kat dunia apa? Ya, nak latih kita sifat sabar. Sabar, gigih orang kematian suami. Kan? Dia nak latih sabar, gigih. Ada rahmah di sebalik itu. Kan? Dan satu lagi ialah, betul Haji Asyah sebut tu, satu lagi ialah Allah nak panggil kita dekat dengan dia. Hak tu Allah nak tu. Allah nak cinta pada kita. Allah nak panggil dia, nak gamit kita sebenarnya, sahabat. Marilah dekat aku. Dekatilah aku. Lalu orang yang derita, tanya siapa yang suami meninggal tu. Anak meninggal. Kan? Suami sakit, diri sakit. Betul. Dia digamit untuk berdoa, merintih, buat ibadah terbaik, banyak zikir, banyak doa, banyak sujud. Itu Allah nak, sahabat semua. Bukan Allah nak beri dunia saja, tapi Allah nak jemput kita, gamit kita untuk dekat dengan dia. Itu sebenarnya. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sedalah, itulah Allah As-Samad. Ya. Allah Ar-Rahim yang tadi, ya. Ayat 5 tadi, iaitu Ar-Rahim, Al-Aziz Ar-Rahim. Allah nak gamit kita, mari dekat aku. Rintihlah aku dengar, munajatlah. Bermakna dengan otomatik bila diuji, kan, diberi musibah, dengan sendiri hamba tu mulanya jauh dengan Tuhan, tapi akhirnya dia dekat. Banyak pahala dia buat, banyak hatinya bersih, tenang hatinya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sahabat semua, kita belajarlah ayat 5 dengan 6 ini cukup pada Ustazah mendamaikan hati kita. Betul tak? Kan? Rupanya Allah nak panggil kita, rupanya Allah sifat rahmah. Ya, di situ. Okey. Siapa boleh ulang balik 3 pengajaran daripada surah ayat 6 ni? Satu. Okeylah. Okey. Okey, betul. Satu, Allah saja yang tahu perkara gaib, makhluk tak tahu. Jangan berbomoh, bernujumlah. 2. Okey, betul. Allah pengasih, Allah Al-Aziz. 3. Ya, betul. Ya, betul-betul. Allah cipta makhluk dengan rahmah dan kasih sayang Allah. Allah nak menggamit kita untuk menuju kepadanya. Baik. Lalu disebutkan di sini, kalau sahabat tengok pada tafsir aplikatif muka surat 11, yang tak ada tak apa, boleh catat. Berdoalah pada Allah. Ni nombor 2, praktik ayat. Praktik ayat ni. Berdoalah nombor 2 kepada Allah agar dia mengatur beres semua urusanmu dan menganugerahkan ilmu yang bermanfaat, kerana dia maha mengatur lagi maha mengetahui. Jadi satu lagi ibrah kita, tadabbur kita ialah banyakkan berdoa kepada Allah. Moga-moga Allah tentukan takdir yang terbaik untuk kita.
Sebab Allah yang Maha Pengatur. Doalah banyak-banyak pada Allah. Yang Ustazah dah sebut doa yang diminta oleh Sayyidina Aisyah tu. Tak bawa pula dah ada kat jauh ni ya. Yang Ustazah bagi dalam bingkisan malam tu, yang kasar tu. Bawa sekali, ya Allah, kau berikanlah aku takdirmu yang baik tu, kan? Kau jadikanlah apa saja takdir untukku, semuanya baik belaka. Baca tu ya setiap lepas solat subuh. Allah tak ingat dah kau tak doa itu, lupa. Okey, banyakkan berdoa pada Allah. Yang lain tak ada apa nampaknya. Berdoalah kepada Allah, mengatur semuanya, Allah Maha mengetahui. Okey. Sebagai ini habislah ayat 5 dan 6 untuk menunaikan janji dengan sahabat tadi mengenai sedikit. Boleh ambil masa ke ni? Nak 11.30 dah. Boleh? Kan ada kerja? Tak ada ya? Ada kerja? Okey. Okey, baik. Ustazah nak bagi di sini bagaimana indahnya surah As-Sajdah dengan surah Luqman. Dia ada benda yang sama tu. Ada benda 5 persamaan. Kita baca surah Luqman ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Buka surah Luqman ayat 34. Sesungguhnya di sisi Allah pengetahuan yang tepat tentang hari kiamat. Dialah yang menurunkan hujan dan dia mengetahui dengan sebenarnya tentang apa yang ada di dalam rahim ibu yang mengandung. Dan tidak seorang pun yang betul mengetahui apa yang akan diusahakan esok, sama ada baik atau jahat. Dan tak ada seorang pun dapat mengetahui di bumi negeri manakah dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi amat meliputi pengetahuannya. Baik sahabat semua. Rahimani wa rahimakumullah. Ayat 34 ni, pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sungguhnya di sisi Allah mengetahui tentang hari kiamat. Ada juga disebut dalam surah As-Sajdah ayat 5 dan 6 yang kita belajar tadi. Allah tahu tentang pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dalam ayat tadi Allah tahu tentang perkara ghaib, sama. Ayat 5 dan 6 ya. Wa yunazzilul ghais, iaitu ialah ayat 27 surah As-Sajdah. Sahabat cari sendiri ya, ayat 27 surah As-Sajdah. Apa bunyi itu? 27. Ni. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Dan tidakkah mereka memperhati bahawa kami yang arahkan awan yang mengandungi air hujan, pergi ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air itu hujan tanam-tanaman sehingga haiwan ternakan mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa kamu tidak perhatikan? Jadi apa yang disebut mengenai hujan ada juga dalam surah As-Sajdah ayat 27. Seterusnya wa ya'lamu ma fil arham. Allah tahu apa yang ada dalam rahim kamu. Ada juga dalam surah As-Sajdah ayat 7 hingga 9 yang kita akan belajar minggu depan. Ayat 7, allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Itu ayat 7 yang memperindahkan segala sesuatu yang diciptakan, yang memulakan penciptaan manusia dari tanah, sehingga ayat 9. Itu sahabat catat ya. Wa ma tadri nafsum maza wa ma tadri nafsun.
ayat tu. Ni surah Luqman ayat 34. Ya. Dan tiada seorang pun yang betul mengetahui apa yang akan diusahakan besok, juga disebut. Maza taksibu ghada disebut dalam ayat 5 dan 13 surah Sajdah. Ayat 5 dan 13 yang tadilah. Allah mengetahui perkara gaib. 5 dan ayat 13. 13 tu walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan jika kamu mahu, nescaya kami berikan kepada kamu setiap jiwa petunjuk, tetapi telah ditetapkan perkataannya dariku, pasti aku akan penuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia. Itu ayat 13. Lagi satu yang wama tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Ayat 10 hingga 11 ada juga disebut ayat 10 hingga 11 surah As-Sajdah. 10 hingga 11 surah As-Sajdah. Iaitu ni sahabat baca ayat 10 hingga 11 surah As-Sajdah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Ayat 11. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Di sini kita nampak ya, surah As-Sajdah dia letaknya selepas surah Luqman. Ada surah Luqman dulu. Jadi kita lihat ada 5 penyataan yang hampir sama juga disebut dalam surah As-Sajdah dan juga disebut dalam surah Luqman. Sempat ke? Boleh? Ada yang nak tanya ke yang ni tak sempat? Boleh sahabat? Ya. Okey. Bi ayyi ardin tamut, iaitu di bumi mana kamu akan mati. Surah Luqman ayat 34 akhir tu kan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Yang tu, di bumi mana kamu akan mati. Terdapat juga dinyatakan dalam surah As-Sajdah ayat 10 dan 11. 10 dan 11 yang surah baca tadi. Okey. Sama-sama kasih. Ada lain lagi? Kalau tak ada, rasanya setakat itu sahaja. Semoga apa yang kita bincangkan selama sejam pada hari ini memberi kekuatan, memberi ilmu pada kita, beri rahmah pada kita untuk menambahkan amal kita. Peganglah perkataan tadi, malulah kita pada Allah kalau kita persembahkan benda yang buruk kepada Allah. Kita nak hantar ke jiran kita buah buruk pun malu. Apatah lagi kita nak hantar dosa-dosa kita, catatan jahat kita. Wal-iyazubillah. Malulah kita pada Allah. Ya. Ingat, apa yang tertulis pada buku amalan kita adalah daripada usaha kita sendiri. Tulisan kita sendiri. Kita yang buat. Dua-dua. Ya. Al-haya' wal khauf. Malu dan takutlah pada Allah. Betul. Betul Haji Hasiah. Makna kita ambil rumusan, malu dan takutlah pada Allah, kerana Allah Maha melihat perkara-perkara yang gaib, tak ada yang tersembunyi. Apa kita buat besar kecil semua Allah tahu. Itu rumusan akhir daripada tadabbur ayat 6, 5 dan 6. Minggu depan kita masuk 6 dan 7. Minggu depan tak puasa lagi kan? Rabu belum puasa dah. Hari Khamis kita puasa insya-Allah. Insya-Allah. Moga Allah beri kita nyawa untuk berpuasa dan melakukan ibadah. Akhir sekali, amin.
Akhir sekali, Ustazah dengan sekara kekurangan, mohon maaf, mohon ampun pada Allah andai tersilap dalam huraian ayat-ayat Allah ini, dan mohon maaf pada sahabat semua, segala yang baik dari Allah, segala kekurangan daripada diri Ustazah sendiri. Dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.